dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdah. La syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sesungguhnya, apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa, serta memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali bersihlah hatinya. Tetapi jika ia menambahkan dosa, maka hatinya akan bertambah hitam sehingga seluruhnya menjadi gelap. Hadis riwayat An-Nasa'i. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallah kana tawwaba.
توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. Tenangkan fikiran anda dengan Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kita berada di jam yang kedua, Mona, untuk pertemuan di Destinasi IKIM bersama sahabat pendengar hingga jam 7 malam nanti. Dan di jam yang kedua ini, kita ada rancangan yang dah pun kita susunkan khas di setiap hari Selasa petang. Ya, insya-Allah setiap Selasa petang kita akan bersama rancangan Islam Agamaku. Betul, anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga boleh sama-sama hantarkan soalan, pertanyaan menerusi di talian WhatsApp konti 011290040004. Siapa tetamu kita, Mona? Ya, tetamu kita yang setakat ini tetap dengan kita, Alhamdulillah. Al-Fadhil Ustaz Ad-Doktor Muhammad Nizam Abdul Qadir. InsyaAllah akan membincangkan tentang Islam memelihara maslahat agama. Ya, kita akan bincangkan lagi bagaimana kehebatan agama Islam ini yang terus membuka mata, membuka hati, membuka minda, kan? Orang kata di sekeliling kita ni yang melihat Islam maka tertarik dalam kehidupan mereka memeluk agama Islam yang suci murni ini. Ya, insya-Allah, amin. Dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011290040004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya. Kita tunggu selepas ini bersama Islam Agamaku. Terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ajari aku mencintaimu dalam-dalam. Ajari aku mencintaimu dalam duka. Karena jiwa kadang rapuh, bosan, tak setia. Ajari aku mencintaimu. Jalan hitam gelap, langkah diri yang meraba. Jalan hitam gelap, hidup rindukan cahaya. Hadirlah kau dalam sulisan dengan cinta. Terangi kalbu sendu yang rindu kepadamu. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai setulusnya hati, sepenuh jiwa ini. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai setulusnya hati, sepenuh jiwa ini. Meski takkan pernah mungkin untuk hati kan sempurna mencintaimu sepenuh jiwa. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai
kami di Ipoh, Perak 102.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersoalkan sikap Bani Israel yang tidak mahu menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keimanan pada Nabi SAW itu merupakan sebahagian daripada syariat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, dan juga sekalian para rasul. Satu hari seorang Yahudi nama dia Ka'bul Ashraf berjumpa dengan Nabi SAW kerana dia sedang bertelagah dengan seorang Nasrani. Dan dia berkata, "Wahai Muhammad, siapakah di antara kami yang lebih berhak dengan Nabi agama Ibrahim alaihissalam?" Jawab Nabi, "Kedua-dua kamu tidak layak dinisbahkan kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam." Jawab Ka'ab, "Kalau begitu kami tak setujulah dengan kau dan menolak keputusanmu." Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Allah mempertikaikan kedegilan Bani Israel yang masih enggan menerima dan beriman dengan Nabi SAW. Walaupun mereka telah pun kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Dan sedangkan seluruh langit dan bumi tiada pilihan melainkan tunduk menyerah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada rela ataupun terpaksa. Maka sebagai hamba Allah, marilah kita paksa diri kita untuk taat kepada segala kehendak Allah. Jangan sampai masa kita terpaksa baru hendak taat. Paksalah diri kita untuk beramal ibadah ketika kita sihat. Jangan sampai sakit baru hendak beramal ibadah kerana inginkan kesembuhan. Malulah kita kepada makhluk Allah yang taat sedangkan kita masih leka dan tenggelam dalam maksiat. Janganlah hendak kita di akhirat nanti menyesal kerana tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah. Nak ucapkan selamat petang kepada anda dan juga selamat mendengarkan Radio IKIM. Kita kembali lagi bersama untuk pertemuan di petang Selasa ini meneruskan pengajian kita, kuliah kita dalam rancangan Islam Agamaku. Ya, Alhamdulillah. Dan ada di talian pada waktu ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah kanan UPM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Khabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Bolehlah insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini para pendengar kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Dan untuk para pendengar yang ingin menghantar soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik, tajuk kita petang ini mana? Kita nak bercerita tentang Islam memelihara maslahat agama. Jadi sebagai mukadimahnya Doktor, silakan untuk kita bawakan tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Makasih DJ Syafiq, DJ Morna. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama kita antara asas pentingnya ialah memelihara kemaslahatan, yakni kebaikan. Ini antara tonggak dalam agama, memelihara maslahah,
memelihara kebaikan, maslahah bagi manusia itu, maslahatul ibad, kebaikan kita lah, ya, dari sudut hukum hakam, dari sudut pensyariatan dan sebagainya. Islam menjaga kemaslahatan manusia. Oleh kerana itu, kita dapati dalam hukum hakam agama ini tidak ada yang membebankan. Sikit-sikit tu adalah, ya, sikit-sikit tu ada. Tapi bila kita buat, insya-Allah dia rasa bagus, dia rasa ringan, dia rasa mudah untuk kita laksanakan. Bahkan bila kita laksanakan kewajipan agama, bila mana kita melaksanakan perintah agama, di sana terdapat kebaikan-kebaikan yang lain pula, hikmah-hikmah yang lain, ya. Jadi sebab itu salah satu perkara yang penting, asas yang penting dalam agama, kita nak kenal nilai dari sudut maslahah. Manakala satu lagi asas ialah agama kita menolak mafsadah, menolak keburukan, menolak perkara-perkara yang tidak baik, ya. Jadi jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah. Jalbul maslahah maknanya menarik maslahah, mencari maslahah itu. Dan daf'ul mafsadah, menolak keburukan, daf'ul madarrah, menolak kemudaratan. Jadi dalam hukum agama ni dia mesti tengok ini ada kebaikan ataupun tidak, ini ada keburukan, ada kejahatan ataupun tidak kepada manusia itu sendiri. Kerana yang dapat manfaat, yang dapat kebaikan adalah manusia, adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak memerlukan ibadat kita, Allah tidak memerlukan sesuatu pun daripada kita, ya. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala firman tentang maslahah, tentang kebaikan dan juga tentang keburukan, ya. Misalnya Allah taala sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan juga judi. Mereka tanya kepada kamu tentang arak dan juga judi, ya. Jadi sini belum lagi diharamkan, ya. Belum lagi diharamkan, tetapi Al-Quran mengajar kepada kita bagaimana mempertimbangkan mizan di antara maslahah dan juga di antara mafsadah, kebaikan dan juga keburukan. Yaitu Allah sebut yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan juga judi. Qul fihima, katakanlah wahai Nabi Muhammad, fihima, pada kedua-duanya, pada arak dan judi itu, ithmun kabir, ada dosa yang besar, dosa, ada keburukan, ada mafsadah, wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Jadi Allah Ta'ala membawakan satu analisa, contohnya tentang arak ni ada keburukan, ada arak ni ada kebaikan. Judi ni ada keburukan, ismun, dosa, ada keburukan, dan ada juga kebaikan. Maknanya keburukan arak, bila minum kita mabuk, kita memandu dalam keadaan mabuk, membahayakan nyawa kita, nyawa orang lain. Tapi kalau kita stres minum arak, biasanya hilang stres tu. Sebab kita dah mabuk kan, tak ingatlah apa yang kita stres tu. Ada manfaatnya. Kalau musim sejuk minum arak, mungkin boleh memanaskan badan, ada manfaat. Jadi arak ni ada keburukan, ada maslahah, manfaat bagi manusia. Judi pun ada keburukan. Keburukan dia, kita bergaduh, kita kalah dan sebagainya. Tapi judi juga ada maslahah, ada manfaat. Iaitu sekali kita main judi, tiba-tiba dapat kepada kita, dapat juta-juta, beratus ribu ringgit. Ada kebaikan. Ya, sekali tikam nombor ekor judi sekali, dapat harga 100 ribu ringgit. Untung kita, ada manfaat. Jadi ada kebaikan, ada manfaat, ada keburukannya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Maka, dan dosa, keburukan arak dan judi itu, kalau nak timbang tengok, lebih besar daripada manfaat arak dan judi. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita ni, ya, kita sebagai Muslim,
kita sebagai muallaf, kita nak tengok agama kita ni dari sudut maslahah itu. Apa kebaikan, apa keburukan dalam tindakan kita. Ya, apa kebaikan, apa keburukan dalam tindakan kita. Ya. Jadi contohlah kita dah bicara tentang masalah tukar nama sebagai contoh, baru masuk Islam tukar nama. Ada maslahah, ada mafsadah dia. Ya, ada maslahah, ada mafsadah. Maslahah dia kalau tukar nama, tunjuklah kita ni Islam. Ya, dulu nama orang tengok nama panggil nama kita, tak Islam ni. Tapi bila kita tukar nama Mustafa, Muhammad, nampak keislaman kita. Tapi mafsadah dia, keburukan dia bila kita tukar nama, kita memutuskan hubungan silaturahim dengan bapa kita, dengan ibu bapa kita, dengan keluarga kita. Kita memutuskan nama keluarga, kita menunjukkan seolah-olah Islam ni tidak ada hubungan keluarga bila kita masuk agama Islam. Ya, mana Islam tak menjaga hubungan keluarga, ya, bila masuk Islam. Ya, jadi kita memberikan negatif, ya, kita memberikan suatu persepsi negatif kepada agama Islam. Jadi kita timbang tengok di antara masalah orang kenal kita sebagai Islam, ataupun kita nak jaga hubungan keluarga, ataupun kita nak menunjukkan imej Islam yang lebih baik kepada masyarakat bukan Islam, supaya mereka boleh bersangka baik kepada agama Islam. Jadi timbang tengok tu di antara maslahah, kebaikan dan juga keburukan. Ya, itu asas dia. Begitu juga kita tengok berpakaian sebagai contoh. Minggu sudah kita bicara bab etika pakaian. Ya, kita tengok maslahah, mafsadah, ya, keburukan dan kebaikan dalam berpakaian. Ada orang kata senang, baik tak payah pakaian lah, senang, bebas dan sebagainya. Tapi keburukannya banyak, ya, menjatuhkan maruah kita, kita menyebabkan dosa, mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Contoh yang paling dekat sekarang ni lah. Maknanya kita kata semayang ni, semayang, kenapa nak semayang jarak-jarak, penjarakan fizikal, ya, 1 meter di antara saf dan sebagainya, ya. Semayanglah rapat-rapat, ya. Bila semayang rapat-rapat dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kita timbang di antara maslahah dan juga mafsadah, keburukan dia. Maslahah betul kita rapatkan saf, bagus, ya, bagus, ya. Tapi keburukan dia apa? Keburukan dia dari sudut saintifiknya, kalau rapat-rapat fizikal ni mudah tersebar penyakit COVID, satu mafsadah. Yang keduanya, kalau kita rapat-rapatkan saf, kita tak ikut SOP, masjid surau yang dah buka elok ditutup, pihak berkuasa tutup surau tu, masjid tu. Dah daripada semayang berjamaah tak dapat semayang berjamaah, kan? Jadi kita kena timbang tengok tu. Tak apalah kita jarakkan saf, yang penting kita dapat datang masjid surau, kita dapat solat berjamaah, kita dapat i'tikaf. Itu kita nak kena timbang tengok di antara maslahah dan juga keburukan. Jadi kesimpulan dia, agama kita ini dia memelihara maslahat, lebih-lebih lagi maslahat agama. Wallahu a'lam. Masya-Allah, bagaimana panduan agama itu terus mendidik dan juga memberikan satu laluan yang begitu baik sekali kepada kita, kan? Menunjukkannya, masya-Allah, pentingnya agama ni ada pada kita, yakni agama Islam yang suci murni, insya-Allah. Insya-Allah. Dan para pendengar, doktor juga kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini, terus setia bersama kami. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول 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 ولا Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Benar, kita masih lagi menghayati perkongsian ilmu bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, untuk kita bincang dengan tajuk Islam memelihara maslahat agama. Ya. Masya Allah. Kalau kita lihat sini doktor, kalau kita ini adanya dengan tamadun Islam, kan, maknanya kita dapat menerapkan juga keadilan di situ. Masya Allah. Dan tamadun Islam ni juga banyak sebenarnya membawakan kebaikan untuk, bukan kata untuk agama kita saja kan, tapi agama lain juga turut mendapat dia punya kesan dia. Mungkin doktor boleh berikan sedikit pencerahan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bila hidup di bawah pentadbiran Islam, undang-undang Islam di bawah pemerintah yang mengamalkan prinsip-prinsip Islam, mengamalkan dasar-dasar Islam, pasti selamat ya. Dan sejarah membuktikan sepanjang zaman di mana masyarakat pelbagai agama, pelbagai etnik hidup aman damai selesa di bawah pentadbiran agama Islam ya. Jadi kita dapat saksikan kebebasan beragama, gereja-gereja tidak diruntuhkan, kekal gereja daripada zaman dahulu di Syria, di Lebanon, di Mesir dan sebagainya. Sebab agama Nasrani ataupun agama Kristian ini dia lebih awal daripada Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ni asal lagi lah sebelum daripada zaman Nabi Muhammad pun dah Islam dah. Wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Allah Subhanahu wa taala menamakan kamu sebagai muslim fi hadha, di dalam min qablu, sebelum ini, sebelum Al-Quran, wa fi hadha, dan di dalam Al-Quran pun Allah namakan sebagai muslim. Tapi bila kita kata Islam secara khususnya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu dah ada gereja, kanisa, kanais di Mesir dan sebagainya, besar-besar bila Islam masuk masjid didirikan berhadapan dengan gereja, bersebelahan dengan gereja, tidak diganggu-gugat kebebasan beragama itu. Jadi ini asas penting dalam Islam Tetapi Islam memelihara maslahat agama itu bukan sekadar maslahat agama Kristian. Dia hifzuddin, menjaga agama, iaitulah menjaga agama Islam bukan nak menjaga agama Kristian, bukan nak menjaga agama Hindu. Itu datang secara tidak langsung
Yang Islam tekankan adalah menjaga maslahat agama, iaitu maslahat agama seseorang manusia, individu itu. Kerana agama yang dimaksudkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama, din, agama di sisi Allah yang diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Jadi bila kita kata memelihara agama, memelihara maslahat agama itu ialah maslahat agama Islam. Agama lain diberi kebebasan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Dan alhamdulillah kita lihat dalam negara kita ini ada gereja, ada kuil, ada temple, ada tokong dan sebagainya, tidak diruntuhkan ya. Yang diruntuhkan itu bila tak ikut undang-undang. Ya, 2-3 hari sudah ada kuil diruntuhkan pasal dibina di tanah yang haram, tak ikut undang-undang. Bahkan bukan kata kuil, surau pun kalau bina tanah haram boleh diruntuhkan juga, kan? Salah ya, tak ikut peraturan, tak ikut undang-undang dan sebagainya ya. Surau bina tanah orang tu tak bagi bina, runtuh ya. Dia ada peraturannya ya. Zaman khalifah dulu ada satu masjid. Satu masjid ni nak dibesarkan. Bila nak dibesarkan, gubernur tu dia ambil tanah sebelah masjid, tanah orang Kristian. Orang Kristian tak bagi. Dia tak bagi ambil tanah dia untuk buat masjid. Tapi gubernur ni paksa juga, beli dengan harga paksa dan diruntuhkan rumah dia separuh, dibina masjid. Dan wanita kalau tak silap, wanita Nasrani ni mengadu kepada khalifah tentang masalah ini, dan khalifah mengarahkan diruntuhkan masjid. Diruntuhkan masjid yang masuk dalam tanah wanita ni, tanah persendirian ni, runtuhkan masjid tu. Ya, bagi balik tanah tu kepada wanita Kristian, wanita Nasrani itu. Ya, diruntuhkan sebahagian masjid. Kerana apa? Kerana masjid itu dibina di atas tanah yang mana pemilik tanah itu tidak redha tanahnya digunakan, dibeli untuk masjid. Dia tak mau jual tanah itu. Itu prinsip dalam agama Islam ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang mendengar, Islam dia menjaga agama ya. Agama-agama lain akan terjaga, tetapi yang paling penting nak jaga agama seorang Muslim, agama Islam dari sudut individu itu. Maka agama ni apa tuan-tuan? Agama ni kata para ulama, fad-dinu huwa majmu'atul aqaidi wal ibadati wal ahkami wal qawanini allati syara'aha Allah subhanahu bitanzimi alaqatin nasi bi rabbihim wa alaqatihim bi ba'dihim bi ba'din. Iaitu agama ini adalah himpunan akidah-akidah, majmu'atul aqaidi, himpunan akidah-akidah, wal ibadati, dan himpunan ibadat-ibadat, wal ahkam, dan himpunan hukum-hakam, dan himpunan qawanin, qanun-qanun, peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tujuan dia apa? Litanzimi alaqatin nas bi rabbihim, untuk menyusun hubungan manusia dengan Allah dan menyusun hubungan manusia sesama mereka. Jadi kita hubungan sesama Allah, hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minan nas, hubungan dengan manusia ya. Jadi hubungan dengan manusia ni lah dia ada akidah dia. Perkara yang pertama dalam agama ni nak jaga akidah dia. Dia ada akidah, dia ada syariah, dia ada ihsan, dia ada akhlak ya. Jadi perkara yang pertama nak jaga dari sudut akidah dia ya. Maka perkara yang asas sekali ialah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian. Akidah dia persaksian tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, itu nak jaga yang ni. Ya, nak jaga maslahat agama ni. Ini yang paling penting. Tak kira lagi lah masalah riba, masalah muamalah haram, tak kira lagi tu. Masalah jual beli tak kira, masalah pemilikan tak kira lagi ya. Even masalah puasa sembahyang pun tak kira lagi. Kerana akidah tu dulu. Nak jaga agama ni soal akidah itu dulu. Itu asas yang paling penting. Maka sebab itu dalam nak menjaga agama ni tuan-tuan, kita kena jagalah. Kena jaga ya. Islam, seorang Muslim yang asal dan Muslim yang mukallaf, dia nak kena jaga akidah dia, iaitu jangan melakukan perkara kufur, jangan melakukan perkara syirik. Ya, ini nak jaga agama dia. Ya,
Jangan buat perkara kufur, jangan buat perkara syirik. Ya. Kadang-kadang kita sebut perkataan yang kufur. Perkataan yang kufur yang salah. Walaqad qalu kalimatal kufri. Dan sesungguhnya mereka telah berkata kalimah kufur. Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quranul Karim orang yang kata perkataan kufur. Walaqad qalu kalimatal kufri. Mereka dah kata perkataan kufur. Boleh jadi mereka tu kufur, boleh jadi mereka tak kufur. Tapi perkataan yang mereka sebutkan itu perkataan yang kufur. Jadi sebab itu kita nak jagalah. Kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kenal Allah Ta'ala dengan nama Allah. Kenal Allah Ta'ala dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala tu nama-nama yang indah, nama-nama yang elok. Fad'u biha, berdoalah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baik, yang pertama kita jauhi, ya, jaga maslahat agama kita ni, jauhi perkara kufur, jauhi perkara syirik. Yang keduanya kita jauhi ajaran yang sesat, yang telah difatwakan sebagai sesat, ya. Bila kita masuk Islam, jadi seorang Muslim, tengok ada tak perkara yang tak betul, ada ajaran yang telah difatwakan sesat dan sebagainya. Ya. Ada ajaran kata dia jadi Rasul. Allah Ta'ala turunkan surah Yasin. Allah Ta'ala lantik dia jadi Rasul. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka lamina. Innaka, sesungguhnya engkau. Siapa dia? Orang yang itulah, akulah. Ya Allah Ta'ala kata tu aku daripada Rasul. Ya. Kalau Syafiq baca ayat tu, Syafiq dah jadi Rasul. Ya. Melihat pada kalau siapa yang baca tak jadilah. Pasal dia kata innaka, dia tak kata innaki. Contoh kan. Jadi ya Allah, ya, kan, ada orang ikut pertahan kan. Ini makna maslahat agama. Agama kita ni tak dijaga dengan baik. Rugi kita, ya. Begitu juga kita jagalah daripada ajaran yang meragukan, yang pelik-pelik dan sebagainya, ya. Kalau benda haram pun kita masuk dalam benda-benda yang haram ni pun dah meragukan, syubhah pun Nabi larang, apatah lagi benda yang meragukan dari sudut i'tiqad kita. Tinggalkan benda yang meragukan, ambil perkara yang jelas dalam akidah kita, dasar dalam akidah kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia yang perlu kita lihat dari sudut kebenaran dan juga kebatilan itu. Kan kita sama-sama untuk belajar lagi bagaimana Islam ini terus memelihara kita yang memelukki agama Islam, insya-Allah. Baik, kita nak rehat sekali lagi dan anda jangan ke mana-mana. Sekembali nanti kita akan teruskan dengan perbincangan menerusi tajuk ini. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan promo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Ramai di antara kita suka menyampaikan kebaikan dan sememangnya ia merupakan satu kebaikan yang jelas. Tetapi yang mencantikkan pribadi kita adalah apabila kita menyampaikan, kita mengamalkannya. Jika kita menyampaikan kebaikan bersedekah, bersedekahlah juga bagi menyempurnakan amalan kita. Sedekah apakah yang terbaik buat kita? Yang terbaik adalah bantuan yang sebaiknya kita berikan kepada mereka yang berjuang, khususnya warga Palestin dan Syria yang kini berjuang mempertahankan hak mereka. Jangan lupa untuk bersama-sama Aman Palestin dalam membantu saudara kita dengan hanya RM10. Setiap usaha kalian, senyuman buat mereka. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa.
Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Studio Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, kita bersama dengan tetamu kita di talian Skype, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Kita bincang dengan tajuk Islam Memelihara Maslahat Agama. Tadi doktor dah berikan kepada kita panjang lebar Mona, bagaimana Islam itu sendiri menggariskan panduan dan juga menggariskan nasihat-nasihat, termasuk juga syariat-syariat yang telah pun tetap ada. Jadi kita patuh, kita ikut saja kan. Baik doktor, kita di bahagian yang ketiga ni mungkin ada sedikit lagi perkongsian yang boleh kita laksanakan dalam membincangkan tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Agama tadi saya dah sebutkan definisi dia, iaitulah himpunan daripada akidah-akidah, ibadat-ibadat, hukum hakam dan peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala syariatkan untuk menyusun hubungan manusia dengan Allah, dan satu lagi ialah hubungan manusia sesama manusia ya. Ini agama ya. Jadi hubungan manusia dengan Allah ni makna antara soalnya soal akidah itulah ya. Jadi saya nak sentuh sikit tentang soal yang kedua ni, iaitu agama menyusun hubungan kita sesama kita ya. Ini peranan agama ya. Peranan agama ya. Sebab itu etika kita, adab kita ini dia dipandu oleh nilai-nilai dalam agama ya. Etika kita, budaya kita dipandu oleh nilai-nilai dalam agama ya. Kalau kita lihat dulu masyarakat Melayu di alam Melayu ini, dia beragama Hindu. Dia beragama Hindu sebab tamadun Hindu itu lebih awal ya. Tamadun Hindu ni sekitar abad kedua Masihi, dan dia datang ke alam Melayu ini dengan cara aman, perdagangan, penyebaran agama Hindu, penyebaran agama Buddha ya, sehingga alam Melayu ni menjadi tempat bagi agama Hindu dan juga agama Buddha. Jadi budaya-budaya yang ada itu diamalkan. Tetapi bila Islam datang, alam Melayu menerima Islam, dia ubah suai. Ya, dia ubah suai budaya-budaya, etika-etika, adab-adab yang ada dalam agama Hindu itu diadaptasikan mengikut nilai-nilai agama yang baru, iaitulah agama Islam ya. Baik, jadi yang pentingnya ialah Islam dia menjaga hubungan sesama manusia. Jadi sebab itu kita melihat dalam hari ini apa yang berlaku di Perancis sebagai contoh ya. Perancis sebagai contoh, dia buat perkara yang tidak baik kepada agama Islam, tuduh agama Islam ya. Lepas tu ada karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini sudah tidak menghormati suatu lambang, suatu simbol, suatu tokoh besar, seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan oleh umat Islam ya. Jadi kesannya apa? Kesannya berlaku boikot terhadap barang dan sebagainya. Ini kata agama ni, agama. Jadi Islam tak benarkan. Kalau kita faham Islam tak benarkan. Kita tak boleh nak ejek Jesus, kita tak boleh ejek Buddha, nak hina Buddha. Kita tak boleh nak ejek patung agama Hindu ya. Kerana apa? Kerana nak jaga hubungan sesama manusia itu ya. Kalau kita ejek patung Buddha, kita ejek patung agama Hindu, kita persoalkan kenapa sembah patung dan sebagainya, soal dengan cara dialog, dengan cara dakwah, itu tidak ada masalah. Tapi bila kita persoal tu dalam nada nak menghina,
kita tanya tu dalam nada nak mengutuk. Ya, ini yang Islam tak benarkan. Kerana Islam nak jaga agama, Islam agama kita ni, dia nak jaga hubungan dengan Allah dan dia nak jaga hubungan sesama manusia. Oleh kerana itu kita dapati dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, cara yang baik. Manusia, Allah tak kata wa qulu lil muslimin, katalah kepada orang Islam. Allah kata kepada manusia. Jadi ayat ni walaupun dia asalnya daripada untuk Bani Israel, tetapi umum. Al-ibratu bi'umumin lafzi la bi khususis sababi. Ibrah pengajaran itu dengan umumnya lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Jadi umumnya lafaz, katalah baik kepada manusia, ya, sebagai panduan. Allah Ta'ala tak bagi kita hina mana-mana sembahan, ya, walaupun kita i'tiqad sembahan tu tak betul. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilmi. Jangan kamu hina, jangan kamu caci mana-mana sembahan selain daripada Allah. Sebagai balasan mereka pula akan caci, kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang berlaku di Perancis? Mereka hina Nabi Muhammad dan sebagainya, akhirnya orang Islam balas balik. Kita pun, kalau kita hina patung Hindu, patung Buddha dan sebagainya, orang Hindu marah, dia balas balik, hina Nabi Muhammad, hina Allah Ta'ala. Orang Buddha pun marah, hina Nabi Muhammad, hina Allah Ta'ala. Ini tidak baik. Jadi agama kita ini, dia menjaga maslahat. Ya? Islam memelihara maslahat agama, memelihara agama, iaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Wallahu a'lam. InsyaAllah, semoga kita dapat terus menjaga hubungan kita ini bersama dengan manusia, Islam, dan juga kita sentiasa kekalkan komunikasi kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita meletakkan amal ibadah yang terbaik bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, Doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk rancangan Islam Agamaku. Mungkin kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat perkara yang penting ialah kita dipandu oleh maslahah, ya. Maslahah. Tapi jangan salah faham pula maslahah ni. Adakah maslahah ni nak ikut akal fikiran kita semata-mata, ya? Kalau ikut itu, dia akan jadi masalah pula, riba. Sebab itu maslahah yang kita nak ambil kira ini maslahah mu'tabarah, maslahah yang mu'tabar, maslahah yang benar, bukan maslahah mulghah, maslahah yang disia-siakan. Sebab benda maksiat pun dia ada maslahah juga, ada kebaikan, ya. Tapi itu kebaikan yang diabaikan, yang tidak diiktiraf oleh syarak. Jadi yang penting kita nak melihat agama kita, Islam agama kita ini, dia menjaga maslahah kita, maslahah individu, maslahah seorang manusia itu dijaga oleh agama. Jadi tidaklah dalam agama kita ni kena puasa tak boleh makan langsung, ya. Puasa sampai mati. Ada agama puasa sampai mati, ya. Puasa sampai mati bukan mana puasa tak makan, seminggu tak makan, 3 hari 4 hari tak makan sampai mati. Ada agama kita dah puasa lepas tu makan, ya. Puasa makan, buat ibadat, lepas tu tidur lena. Itu masa menjaga maslahat. InsyaAllah kita akan detailkan lagi insyaAllah pada masa akan datang. InsyaAllah. Baik, semoga kita dapat pencerahan dan juga penjelasan dengan apa yang kita bincangkan pada petang ini. Dan yang paling penting, yang utamanya adalah keharmonian, Mona. Walaupun kita ini berada dalam agama Islam, namun hormat menghormati itu akan terus dan juga kita mencerminkan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Doktor atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Seperti biasa, rancangan ini akan disiarkan di setiap hari Selasa jam 5 petang, insyaAllah. Dan para pendengar, terima kasih juga kepada anda. InsyaAllah kita terus setia bersama kami untuk waktu ini Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Lahad Datu 107.3 FM. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life, jalan cara untuk menjalani hidup, dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup, cara senyum, cara menguap pun Islam.
apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang, bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah, lepas itu buat atas muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis, mana yang lebih banyak? Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawassul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah. Rasulullah, betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Terbitan buku IKIM 2018, Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3, Perlembagaan Persekutuan, yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my. Hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar. Banyak saiz dan gaya. CAS Cacas. Pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas. CACAS. Website cacas.com.my. Butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 0137955874. 0137955874. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah-sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Tahun berubah dan derita mereka bertambah. Kisah pelarian Syria semakin tenggelam walaupun berbelas juta menjadi pelarian. Bersama Syria Care, kita bantu. Cara menyumbangnya semudah ABC. Bagi maklumat lanjut, sila hubungi kami di talian 0112-880-9820 atau layari www.syriacare.org.my. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Emporia Islami. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman syurga, maka ragutlah, yakni perbanyakkanlah zikir untuk mendapat ganjaran. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang berzikir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram,
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 10 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan 27 Oktober 2020. Kangar Alustar 7:01 malam, Pulau Pinang 7:02, Ipoh 7:01, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 6:59 petang, Seremban dan Bandar Melaka 6:58, Johor Bahru 6:52, Kuantan 6:54, Kota Terengganu 6:51, Kota Baru 6:54, Miri 6:09, Kuching 6:27, Lahad Datu 5:50, Tawau 5:55, Kota Kinabalu 6 petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya? Pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah, tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zinc bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu rebut, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Muslim Care Malaysia 5644 9041 3882. Layari www.muslim